Jaa fi la'til asabi' ba'da al-akl. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan jilat jari kemudian daripada makan. Benda simple-simple aja. Dia kata lepas makan mau jilat jari. Ketahuilah saudaraku, apabila satu orang makan dengan belau seperti mana gulai, sayur-sayur dan sebagainya, tentulah apabila nak berhenti daripada makan itu, dia nak kena basuh tangan kerana ada nasi, ada kuah gulai melekat di tangannya. Maka pada hukum syarak kita, dia suruh kita jilat apa yang melekat di tangan kita itu. Entahkan makanan yang melekat di tangan itu ada barakah. Di antara benda yang Allah tinggal barakah ni dekat mana? Dekat sisa makanan kita. Kita makan nasi, dalam berapa biji nasi yang menjadi sisa di pinggan kita makan tu, kita tak tahu tu biji yang mana tu yang ada keberkatan. Kita tak tahu. Kan tuan-tuan biasa tengok orang makan kadang-kadang, Masya Allah kan. Dia makan sakit, dia basuh tangan, nasi jatuh bro dalam pinggan. Kalau bilanglah butir nasi yang jatuh yang dia nak pergi buang tu, kalaulah dalam 50 butir nasi itu ada sebutir yang Allah janjikan keberkatan, dia buang keberkatan itu. Hang kaya macam mana pun, ikutlah sunnah Nabi. Saya duk makan lagu ni, saya lu nasi tabung saya kadang-kadang setengah pinggan buang lagu tu, tak apa, saya duk kaya macam tu juga. Boleh cakap lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermula dalil yang menunjukkan atas suruh jilat jari lepas makan itu adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah makan seseorang daripada kamu, maka jilatlah jarinya. Jangan rasa lekeh bila kita nak buat sunnah Nabi. Jangan. Tak mau ada dalam diri kita, walau sikit, tak mau ada dalam hati kita ni lekehkan sunnah Nabi. Tak mau. Hang boleh buat, hang mampu buat, atau hang tak mau buat, atau hang tak mampu buat, itu bab lain. Tapi jangan memperlekehkan benda yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Jilat jari ini sunnah Nabi, tapi dia ada masa dia. Masa dia apa dia? Bila selesai makan. Kita makan satu talam misalnya 4 orang, kita selesai 3 lagi pun semua dah selesai, dah licin, dah elok dah, jilat jari, basuh. Jangan tengah duk makan baru 2-3 kali suap kecak duk jilat. Jangan. Itu pengotok nama dia. Sunnah tapi nak kena praktikkan, kena pada tempat dia. Okey? Kan hadis Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau aku tak bermaksud untuk nak beratkan, untuk nak menyusahkan umat aku, Nabi kata aku akan perintahkan tiap-tiap kali nak sembahyang suruh gosok gigi. Itu sunnah Nabi. Tapi mengamalkan sunnah itu bagi kena. Dia pergi faham hadis tu inda kulli salah, ketika nak sembahyang. Maksudnya ni masa nak takbir tu, masa tu baru sugi. Dia pergi faham lagu tu. Tak apa lagi lah, dia pergi kat dia lah, ambil sorok-sorok sikit, gonyok-gonyok sikit. Dekat nak takbir ni, ambil gonyok-gonyok cantik dah, lempang atas sejadah pula. Ya Allah, nak buat sunnah tu elok dah, tapi dia bagi punah, lempang pula, golek mai kat kawan sebelah pula, tempat kawan ni nak sujud pula, kayu tu bagus mai lentang. Kadang-kadang tuan-tuan, benda ni jadi tak jadi kadang sama dengan kes jilat jari ni. Dia kata apabila sudah makan seseorang daripada kamu, maka jilatlah jarinya, kerana bahawasanya tiada diketahui pada barang mana ada barakahnya. Kita tak tahu tu dalam butir beras mana tu yang Allah janjikan keberkatan. Maka berkat itu menjadikan dirinya afiah. Dia kata bila kita dapat berkat itu, sihat kita. Di antara tanda keberkatan, Allah bagi sihat, alhamdulillah. Ataupun dia kata menguatkan atas taat dan sebagainya. Tanda berkat Allah bagi kat kita ni apa dia? Kita kuat beribadah kepada Allah, kuat beribadah.
Jaga-jaga, dia kata. Bukan saya kata, kitab kata. Kan? Jim alif ga boh nombor 2. Maksudnya apa? Jaga-jaga. Jaga-jaga ni maksudnya apa? Jangan lena. Tengok, dia kata. Jaga-jaga. Jangan jilat tangan itu di waktu tengah makan. Ni hak kata tak dia mai lah. Apa? Saya ulang lagi sekali. Dia kata jaga-jaga. Jangan jilat tangan itu ketika tengah makan. Maka yang demikian itu ditegah oleh syarak pula. Dia kata. Kerana membencikan orang yang makan sama dengan kita. Kawan yang makan sama dengan kita. Kita baru suap dua mulut jilat. Tarik pula tepuk bunyi. Hai, kawan duduk makan sebelah ni dah tengok dah dia ni. Dia sebut dia tu dia ni kita bagi tu nak jadi tak elok lah. Sat lagi suap belum 3 mulut lagi, tarik lagi sekali jari. Tepuk bunyi, tarik tepuk bunyi lagu tu. Bunyi macam buka todong lemenek. Dia kata apa? Maka janganlah buat yang demikian itu. Yang ni tengah duk makan, duk jilat jari ni. Maka yang demikian itu ditegah oleh syarak pula. Kerana membencikan orang yang makan sama-sama dengan kita. Dan jadi mencampurkan ayak liok hang dengan apa-apa makanan yang ada di kau ni. Abang macam ni kau dah. Dia kata kau tarik tu dengan ayak liok dah. Allah, dah lah dia kaki okok daun. Dia pergi duk buat cepat-cepat lagu tu, kita pakai bangkit basuh tangan payah dia ni kata. Mak terus lain kali aku tak makan dah dengan diri ni. Itu pengotong. Dia niat nak mengamalkan sunnah tapi dia buat cara tak kena. Nampak? So dia bagi tahu di sini, dia kata dan itu menyebabkan bercampur ayak liok kamu dengan apa makanan yang ada di depan kamu. Cepat. Tu dia pergi cekak ayak asam pula ambil orang mana talam tu bagi kat dia seorang. Baik, dia kata At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir dan daripada Ka'ab bin Malik dan daripada Anas dan bermula hadis ini hadis yang gharib. Dia kata, masalah menjilat jari kemudian daripada makan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, setengah daripada segala sunnah makan itu ialah menjilat jari selepas makan. Dia ulang lagi sekali. Bila masa nak jilat jari sebelum basuh ni bila? Selepas makan. Kerana memelihara atas barakah makanan itu. Dan juga kerana nak membersihkan baginya daripada makanan itu. Dan kata Az-Zubaidi di dalam syarah Ihya, dan ini satu adab yang sangat baik. Dia kata, ini satu benda baik dan satu sunnah yang elok untuk diamalkan. Kerana memberitahu tidak buruk pada makan. Buruk pada makan ni macam mana tuan-tuan? Makan 2 mulut pergi buang nasi. Itu buruk. Kita tak mensyukuri nikmat Allah bagi kat kita. Tadi saya sebelum mai tadi ada sahabat teks masuk dalam WhatsApp group geng College Islam saya dulu. Pabuh dalam tu mereka kata nak salah seorang daripada kawan kami lah dulu hak duk mengaji di College Islam ni, budak Terengganu. Dia meninggal 2014. Ni sahabat kami ni meninggal. Anak 6 orang kot. Besar sekali, umur 23. Second, dia ada di USM, perempuan. Third, dia buat form 6, perempuan. Yang keempat, kelima, sekolah rendah ke apa-apa. Okay? Minggu lepas, mak pula mati. Dan tengok Tuhan dia nak bagi satu-satu ujian kat kita kadang-kadang. Ya Allah, tu yang duk minta tu, ya Allah, janganlah uji kami ni dengan yang kita tak tertanggung. Pak ada, mak ada, anak-anak okey. Pak mati 2014 dan lagi setahun mak ada, mak baru meninggal. Anak tiba-tiba jadi tak ada siapa. So dalam masa setahun ni, abang yang umur 23 pun berhenti mengaji. Mengaji universiti mana ke berhenti gitu ya. Pasal dia rumah kelang kabut. Makan tak ada, adik-adik tak ada orang jaga apa semua. Dia sacrifice, dia korban diri dia. Balik main jaga adik-adik. Dengan kelulusan tak ada, berapa duit dia dah boleh dapat sebulan. Hari ni tuan-tuan, anak tuan-tuan pergi mengaji universiti sampai ada master's degree. Tak ada kerja. Yang buat pasal. Tengok bidang apa dia ambil. Kalau bidang yang dia boleh pergi generate income tak apa. Dia pergi ambil bidang tak boleh nak generate income ni. Yang semata-mata mengharapkan makan gaji ni. Aduh. Duk bawa master degree ni. Bawa macam orang bawa tepung minta sedekah. Tak ada kerja. Duk ada kerja dah baru ni. Mereka keluar satu ni. Duk hantar main syarikat oil and gas. Nak buang orang ni dalam masa yang terdekat ni. Mereka divide dua. Satu oil and gas international. Satu oil and gas yang local company. Semua nak buang orang. Sebab ekonomi.
Dengan harga minyak dunia merudum jatuh, dengan factory-factory kelang-kelang hak duk ada ni duk minimize depa punya production. Kalau dulu orang kerja private sector ni boleh jalan buka dada, buka kancing baju, pasal apa? Dia dengan first degree engineering, dia boleh earn, dia boleh dapat sampai belas-belas ribu sebulan. Hari ini dia pergi kerja di private sector, orang bagi gaji 1,500. Baik pula kerja kerajaan. Masalahnya nak kerja kerajaan tak ada kosong. Dia duk keluar kata ni ada pun minta tak nak dapat. Tuan-tuan ada anak, tuan-tuan tahulah penyakit ni. Ni hak duk kerja, dah hak duk kerja MAS, Malaysian Airlines System, total sekali buang, ribu orang buang. Tuan-tuan, bini tak kerja, dia seorang kerja. Tiba-tiba dia dibuang kerja. Dengan diberi pampasan sekian banyak duit dan tak ada income bulanan dah. Itulah seketul yang dapat. Banyak itulah nak makan tak tahu berapa lama. Dengan bini tak kerja, dengan dia pun umur dah 45 nak pergi minta kerja tang mana, dengan keadaan duk jadi macam tu. Dengan dia anak-anak semua duk mengaji sekolah lagi, dengan dia ni duk fikir ni rumah tak habis bayar lagi, dengan duk fikir kereta tak habis bayar lagi, dengan duk fikir duit ni anak nak mesti keluar sekali berapa ribu keluar semua. Bukit nak dia dapat masa kena buang kerja itu toto jadi pengsu kecil, toto anak tak ada apa. Apa nak jadi ni? Kalau seorang tak apa, kalau 10 orang tak apa, kalau 100 orang tak apa, tapi kalau dah sampai beribu orang pergi jadi macam ni, apa akan jadi tuan-tuan? Gerai goreng pisang ni sampai pisang pun tak ada lah. Dulu duk jual goreng pisang belah tempat saya di Seberang Perai, nupi ambil pisang ni dibaling, disik, pergi ambil pisang. Pi baru ni singgah kata ustaz, Allah, dia kata pisang tak ada ustaz, kata selama ni hang duk pergi ambil di mana? Saya duk pisik, duk pergi baling ustaz, ada orang dia tak ada ustaz, semua pakai timpa habis, tak ada dah pisang pun. Tu hak duk jual goreng pisang dah berapa belas tahun dah. Ni hak baru kena berhenti dengan MAS nak pergi jual goreng pisang ni lagi. Duk buat nasi lemak jual tepi jalan ni. Keluar tajuk apa kita ni? Cerita pasal makan duk membaziang tadi ni. Nak abang kata membaziang ni jangan tuan-tuan, pasal kita tak tahu langit bukan selalu cerah. Nak abang lagu tu dalam pada duk kerja, duk pendapatan duk dapat elok-elok, tak tahu kena berhenti kerja. Sekali kuih dengan tu tuan-tuan, dia nanti mai apa? Dia nanti mai jenayah meningkat. Pasal apa? Pasal dia otak dia fikir ni dah tak boleh fikir dah. Dah tak boleh fikir dah. Duit nak dia dapat masa kena buang kerja itu, dia pergi boh dalam buat menyaga, lingkup duit tu. Duit tu yang kalau dia tak buat menyaga, dia boleh makan pelan-pelan, boleh tahan 3 tahun. Dia pergi kejam masuk dalam satu menyaga apakah, sebulan habis duit tu. Menyaga lingkup, duit habis. Anak nak pergi sekolah, anak nak duit. Rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar. Otak dia tak boleh fikir. Lelai dia nampak kereta, orang main mengaji di masjid, dia pergi rimbuk cermin kereta kerana satu beg kain telekung dalam kereta punya pasal. Saya tak tahu kalau start jadi ke tak. Belah kami jadilah. Nak pergi semayang masjid pun takut. Turun-turun main masjid, terpelung, cermin pecah. Pasal apa? Tak ada apa. Bini kata, Allah, tadi saya tinggal beg kain telekung. Kerana kecuaian bini pergi tinggal satu beg kosong, kain telekung tu ambil pakai dah, masuk masjid tinggal beg kosong. Hamba Allah yang desperate ni, yang tak ada duit nak makan minum, nak bagi anak sekolah, tak ada duit ni, dia desperate ni, dia pergi tengok, dia nampak rupa beg dalam kereta je, dia rimbuk cermin pecah, dia nak ambil beg tu, wahai beg tu beg kain telekung kosong. Akibat daripada apa? Daripada keadaan ekonomi yang jadi macam ni. Oleh itu, dalam keadaan kita yang masih tak jadi macam tu, hargailah rezeki yang Allah bagi. Nak abang yang tu keluar tajuk ke tak? Tak keluar tajuk. Nak abang yang tu, nak abang kata apa? Hargailah nikmat yang Allah bagi dekat kita. Sebiji beras pun sangat berharga. Kepada sahabat saya meninggal, yang isteri dia baru meninggal ni, kawan yang teks mai dalam grup tadi ni, dia kata apa? Dia kata anak-anak Allahyarham ni yang baru meninggal ni, anak-anak ni siang memang air sejuk saja, malam baru makan nasi dengan toyo. Dia main tahap tu dah, sampai tahap tak ada duit dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah bapa dia dulu ada dalam grup, yang orang dalam grup ni masih lagi Allah bagi rezeki, boleh pakat-pakat tolong, boleh lagi. Cuma tak tahu, bila bagi tahu baru tahu, barulah pakat-pakat duk usaha nak tolong dia macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya hadis-hadis Nabi yang duk mai dekat kita ni, dia jauh ke depan. Dia nak abang kat kita kata apa? Bukan sahaja dia suruh ikut sunnah Nabi, tapi dia nak abang kata setiap benda yang Nabi sunnahkan itu pasti ada banyak kebaikan padanya.
Baik. So dia kata apa? Dan kata Az-Zubaidi dalam Syarah Ihya, ini adalah satu adab yang baik. Bila habis makan, jilat-jilat jari, jangan ada sebiji nasi pun tinggal sisa di dalam pinggan. Itu adab yang sangat baik. Dan dia satu sunnah yang sangat elok. Kerana memberitahu tidak buruk pada makan.